Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik 'ala sayyidina Maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب رسول الله أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى صاحبي هذا الكتاب المبارك الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang untuk kita mendapat nikmat iman dan iman Islam dan iman kesihatan untuk kita berada dalam sebuah majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Dan syukur pada Allah kerana dapat kita menyambung lagi pengajian kitab tafsir Al-Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Sawi. Dan kita telah sampai pada ayat ke-30 ada 30 sini 30 ni sedar rekod ayat kita musuh kita 30. Jadi hamba baca ayat dia sebelum kita terjemah dan kita baca tafsir insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sekarang ayat 39 berada kita sama lagi. Baik, alhamdulillah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada permulaan tafsir surah Al-Baqarah ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah membawakan kepada kita pada permulaan surah Al-Baqarah ini dengan satu kisah. Dan kisah ini adalah kisah yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu kisah berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam yang ketika dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh para malaikat untuk sujud kepada dia. Kemudian Nabi Adam alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah untuk tinggal dalam syurga dan tidak makan daripada pohon yang kita telah sebut pada minggu lepas. Kemudian Nabi Adam alaihissalam digoda oleh syaitan dan Nabi Adam alaihissalam terlupa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dia, seperti mana Allah taala sendiri sebut fanasiya wa lam najid lahu azma. Yang maka Nabi Adam alaihissalam lupa, wa falam najid lahu azman, dan kami tidak mendapati pada Nabi Adam itu azman, keazaman untuk buat maksiat. Maka Nabi Adam makan daripada pohon itu yang dinamakan oleh syaitan sebagai syajaratul khuldi, pohon khuldi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita baca pada minggu lepas 37 ataupun 36, iaitu ihbitu wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Aku katakan kata Allah, ihbitu, turunlah kamu semua ke muka bumi, ba'dukum li ba'din adu, sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian daripada kamu. Bermaksud manusia itu bermusuh dengan syaitan, iblis. Kemudian pada ayat yang kita baca tadi pada hari ini, pada ayat yang ke-38,
Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sekali lagi perkataan ihbitu. Jadi pada ayat ke-36 yang kita baca pada minggu lepas, Allah Taala sebut dah perkataan qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya, pada ayat ke-38 ni Allah Taala sebut sekali qul nahbitu minha jami'a. Maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan ihbitu tu dua kali? Ihbitu daripada perkataan habata, maksudnya turun. Jadi turunlah kata Allah, kamu hai Adam, hai Siti Hawa dan juga hai syaitan ke muka bumi. Ihbitu digunakan dengan jamak, bermaksud tiga orang itulah, tiga unsur, Nabi Adam, Siti Hawa dan juga syaitan. Kemudian yang kedua ini Allah Ta'ala tidak menyebut berkaitan dengan syaitan, tidak menyebut berkaitan dengan pemusuhan dengan syaitan. Yang kedua Allah Ta'ala kata qul nahbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka kata para ulama, yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh turun kali pertama tu bermaksud turun dengan syaitan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya manusia dan syaitan itu sifatnya bermusuh, ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu musuh yang terang, musuh yang nyata. Tapi kali kedua ini Allah Ta'ala tidak menyebut turun itu turun Allah, turunnya Nabi Adam dan juga syaitan. Tapi Allah Ta'ala kata ihbitu minha jami'an. Turunlah kamu semua kesemuanya. Jadi kalau kita baca tu qala al-musannif rahimahullah pada ayat ke-38, qul nahbitu minha minal jannah, turunlah daripada syurga, jami'an karrarahu liya'tifa alaih, kerana untuk atah kepada dia, atah dengan fa imma ya'tiyannakum. Jadi jami'an di situ kata para ulama, ya, antaranya Al-Imam As-Sawi mengatakan yang turun di situ ialah turun Nabi Adam dan Siti Hawa dan segala zuriat-zuriat yang akan keluar daripada nasab keturunan Nabi Adam AS. Jadi yang ini tak ada kaitan dengan syaitan dah. Yang ini berkaitan dengan keturunan manusia. Sebab itu untuk turun yang kali ini, perintah Allah turun kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala hukumkan dengan satu apa nama kita kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya, satu kita kata isim syarat, dia jawab syarat. Allah Taala kata, kalau kita tak terjemah dia ayat ke-39, turunlah kamu semua dari syurga, kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi Allah Ta'ala kata turun kali ini, maka fa'imma fa'atu fa'ataf, in tu haraf syarat, maknanya sekiranya, fa'imma ma tu haraf ma zaidah, ya, tak ada maksud. Ya'tiyannakum minni huda, ya'ti huda, maksudnya barang siapa yang datang kepada dia petunjuk hidayah daripada Allah. Hidayah itu berupa kitab atau rasul, berupa kitab ataupun rasul. Jadi turunnya kamu kali ini kata Allah adalah dengan taklifan. Maka apabila kamu turun ini dan telah datang kepadamu satu kitab, anak adalah kau, datang kepada kamu kitab atau turun kepada kamu, diutuskan kepada kamu rasul, maka kata Allah faman tabi'a hudaya, fa jawab syarat, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikut hudaya, mengikut petunjuk aku, maka kata Imam Asyuti fa amana bi wa amila bi ta'ati, maka dia mengikut, dia beriman dan dia beramal dengan ketaatan kepadaku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan bagi dia dan juga tidak juga dia akan merasa sedih, iaitu di akhirat, fil akhirati bi an yadkhulul jannah, ya, dengan cara mereka semua akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebaliknya, bila Allah SWT sebut berkaitan dengan syurga, dalam Al-Quran biasanya Allah Ta'ala ni sebut, bila sebut syurga mesti ada sebut neraka. Kebiasaan, ada syurga, ada neraka. Jadi sebab itu dalam ayat seterusnya, dalam ayat ke-39, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat itu maksudnya kitab-kitab kami. Ulaika ashabun nar, mereka itu ialah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka semua itu akan kekal dalamnya, akan kekal dalam neraka. Makithuna abadan la yafnaun,
mereka akan kekal menetap di dalam neraka buat selama-lamanya, tidak binasa. Wala yakhrujun, dan tidak keluar daripada neraka buat selama-lamanya. Jadi habislah kisah berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam. Akhir Allah SWT sebut, wahai anak Adam, wahai Adam dan zuriat-zuriat, turunlah ke muka bumi. Maka Allah SWT tidak cukup dengan hanya kata turun ke muka bumi. Allah Ta'ala kata kamu ni turun dengan membawa satu tanggungjawab, iaitu aku dah datang kepada kamu. Allah Ta'ala namakan dengan huda, bermaksud petunjuk. Yang petunjuk itu diperlihatkan kepada kita melalui kitab Allah, yang kita ni Al-Quran ataupun Rasul Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mengikut petunjuk Allah ini, iaitu Al-Quran dan juga Nabi Muhammad, maka dia akan masuk syurga, ya. Dan sebaliknya barang siapa yang kufur kepada, ya, Rasul atau kufur kepada kitab, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka semua itu akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Baik, kita masuk pada ayat ke-40. Baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Baik. Jadi bermula daripada ayat ke-40 daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebut kita berkaitan dengan jenis manusia yang lain. Nah, kalau dari permulaan surah Al-Baqarah, Allah Taala sebut ulaika ala hudan min rabbihim, itu satu kumpulan, wa ulaika humul muflihun, iaitu satu kumpulan lain. Jadi kumpulan pertama ialah kumpulan yang musyrikin. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu atas petunjuk daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka yang kedua itu ialah daripada kumpulan ahlul kitab. Sebab itu Allah Taala sebut alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kumpulan pertama. Kemudian kumpulan kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu kumpulan kedua. Jadi kumpulan pertama ialah kumpulan yang percaya kepada perkara gaib, yang asalnya mereka tidak percaya. Itu orang musyrikin, tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Tuhan yang hanya disembah di depan mata dia sahaja. Maka kumpulan kedua bukan orang yang tak percaya pada Tuhan, bukan kumpulan yang tidak percaya pada Allah. Kumpulan kedua yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, ya, tetapi hanya tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Allah Ta'ala sebut walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, itu Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan mereka beriman juga kepada rasul-rasul yang terdahulu. Maka ada dua kumpulan. Jadi kumpulan yang pertama iaitu orang musyrikin. Kumpulan itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebut, ya, dalam seruan pertama dalam Al-Quran yang kita sebut pada ayat yang kita dah belajar sebelum ni, ayat ke-21. Jadi mula ayat 21 itu seruan pertama dalam Al-Quran. Yang kita baca tadi itu seruan kedua dalam Al-Quran. Dia menggunakan harfu nida dengan ya. Ya itu maksudnya seruan. Allah Ta'ala kata wahai, hey, kita bahasa Kelantan. Jadi seruan pertama dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Itu seruan pertama dalam Al-Quran. Dan seruan pertama itu merujuk kepada semua manusia, termasuk musyrikin. Dan seruan kedua dalam Al-Quran ialah ya bani Israil yang kita baca tadi, mengkhususkan kepada kumpulan ahlul kitab, mengkhususkan kepada kumpulan Bani Israil.
Maka siapa dia Bani Israel? Siapa dia Bani Israel? Jadi Bani asalnya masuk daripada Banu, Bani. Bani kerana dia apa nama tu, munada mudhaf, Bani. Maksudnya anak-anak. Bani itu maksudnya anak-anak. Israel tu nama lain dia Yaqub. Nama lain bagi Israel Yaqub. Israel tu gelaran. Kalau bahasa dulu, Isra tu maksudnya abdun, maksudnya hamba. Il tu maksudnya Allah. Jadi Nabi Yaqub digelar sebagai Israel kerana dia seorang hamba Allah yang sangat hebat, seorang hamba Allah yang sangat besar yang pada zaman dahulu dan diagungkan oleh kumpulan puak-puak Yahudi. Jadi puak Yahudi bila sebut Israel, maka tu Nabi dia lah. Itu tok dia yang asal. Jadi nama Israel itu asalnya gelaran kepada seorang Nabi, iaitu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni anak pada siapa? Nabi Yaqub ni anak pada Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq ialah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam adalah seorang Nabi yang melahirkan zuriatnya dinamakan sebagai Bani Israel. Nabi Yaqub ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 12 orang anak daripada 2 orang bini. Dan semuanya Nabi Yaqub alaihissalam bawa ke semua anak-anak ini pergi ke Mesir lah. Dan kisah itu berlaku ketika pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam pernah menjadi Al-Aziz ataupun Perdana Menteri di Mesir. Jadi bila dia duduk Mesir, dia dibuat oleh adik-beradik dia seperti mana kita tahu. Kemudian dia duduk di Mesir, kemudian dia panggil semua adik-beradik dia. Akhir sekali cerita surah Yusuf itu, dia panggil semua adik-beradik dia menetap di mana? Menetap di Mesir. Jadi apabila menetap di Mesir, maka semua adik-beradik Nabi Yusuf dia beranak pinak di Mesir. Maka Mesir ada 2 suku kaum, ada 2 kaum yang menetap di Mesir. Kalau kita di Malaysia ni ada Cina, ada India, ada Melayu. Di Mesir tu yang zaman dulu ada 2 bangsa. Yang pertama ialah bangsa Kipti. Bangsa Kipti ni bangsa asal orang Mesir. Orang Mesir ni dia rambut dikeriting. Orang asal Mesir lah. Orang asal Mesir rambut dikeriting, putih tapi keriting. Dia benua Afrika tapi dia putih. Biasanya benua Afrika ni gelap. Orang gelap tu alik bawah. Kalau benua Afrika alik atas putih belakang. Mesir, Maghribi, Tunisia, apa lagi, Libya, tengah atas, alik atas tu putih belakang kulit. Alik bawah gelap belakang. Tu orang tunjuk. Kalau Mesir tu atas dia, atas di Mesir, bawah di Sudan. Tapi kita tengok Mesir tu alik atas kulit cerah belakang, alik bawah Mesir. Kalau kita pergi ke Mesir, apa mengaji Mesir, duduk bawah macam Asyut ke Aswan ke bawah Mesir tu kulit gelap belakang. Sampai ke Sudan bawah tu gelap belakang lah. Jadi gitu. Jadi maksudnya kaum atau bangsa yang menetap di Mesir ini ialah bangsa dinamakan sebagai bangsa Kipti. Bangsa Kipti ini ialah bangsa yang menetap di Mesir. Dan apabila Nabi Yusuf alaihissalam membawa adik-beradik dia ke Mesir, 12 orang, antara nama adik-beradik dia Bunyamin, kita tahu. Antaranya Syam'un, antaranya Yahuza adalah nama dia dalam kitab tafsir. Jadi 12 termasuk dia lah duduk menetap di Mesir. Duduk tempat Ambo duduk di belakang Masjid Azhar tu, ada satu tempat ditulis Haza maqam Bunyamin, Syakik Sayyidina Yusuf ditulis. Tak tahu dah betul ke tak, tapi dia tulis begitu. Maksudnya ini tempat disemadikan jasad Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf. Itu belakang tempat Ambo duduk dulu. Maksudnya satu bangsa lain yang juga bangsa yang hebat, iaitu bangsa daripada keturunan Nabi Ibrahim, kerana Yaqub anak kepada Ishaq, anak kepada Ibrahim. Jadi menetaplah di Mesir, bermula daripada pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menetap di Mesir ketika Mesir tidak diperintah oleh Fir'aun. Kerana itu kalau kita baca kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ni tidak panggil raja dia sebagai Fir'aun, raja yang mimpi 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus. Itu tidak disebut dengan perkataan Fir'aun walaupun di Mesir. Maka antara para ulama, Syekh Sya'rawi mengatakan Mesir pada ketika itu diperintah oleh kerajaan Huksus. Ada satu kerajaan namanya Huksus. Kerana ketika Nabi Yusuf berada di Mesir, kebetulan Fir'aun ni baru diusir daripada Mesir oleh kerajaan Huksus. Sebelum tu Fir'aun, tapi ketika tempoh yang sebentar tu diperintah oleh Huksus.
Kemudian ketika mana Nabi Yusuf dan adik-beradik dia duduk di Mesir, setelah beberapa tempoh, maka Fir'aun memerintah Mesir semula. Fir'aun ni paling benci pada Huksus, kerana Huksus ni lah yang menyebabkan mereka terpaksa diusir daripada Mesir. Dan Huksus ni baik dengan kaum Bani Israel, baik dengan Nabi Yusuf dan adik-beradik dia. Ya, kerana Nabi Yusuf sendiri adalah Perdana Menteri Kerajaan Huksus, maka adik-beradik dia dilayan seolah-olah orang kerajaan. Maka bila Fir'aun mengambil alih semula Mesir, maka Fir'aun benci dengan kerajaan Huksus, termasuk benci kepada adik-beradik Nabi Yusuf, bermaksud benci kepada Bani Israel. Jadi tempoh antara Nabi Yusuf AS dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kita tahu dah hidup pada zaman Fir'aun yang menindas Bani Israel, bunuh anak lelaki, ya, jadikan wanita itu sebagai hamba, ya, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ya, jadi Fir'aun orang yang menjadikan Bani Israel ini sebagai hamba abdi. Ya, asal daripada Nabi Yusuf lagi. Jadi para ulama sebut antara tempoh Nabi Yusuf AS kepada Nabi Musa AS lebih kurang 500 ke 600 tahun. Daripada asalnya bangsa Bani Israel itu menjadi pemerintah di negara Mesir, akhir sekali menjadi hamba abdi di negara Mesir. Kemudian berlaku satu tempoh, iaitu Nabi Musa AS berjaya mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir, daripada ditindas oleh Fir'aun, litah Laut Merah sampailah ke Palestin, ya, sampai Nabi Musa tak ada siapa. Nabi Musa wafat di tengah jalan, akhir sekali dibawa oleh Yusha bin Nun sampailah ke Palestin, sampailah menetap Bani Israel itu di Palestin. Maka situlah ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua itu daripada keturunan Bani Israel. Maka kesemua, ya, para Nabi, ya, yang selepas, ya, selepas daripada Nabi Musa, Nabi Isa tu semuanya selepas Nabi Musa, Nabi Isa tak ada Nabi lepas tu. Maka semuanya adalah daripada keturunan Bani Israel. Ya, jadi Bani Israel ni Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala beri pemberian yang tidak pernah diberi kepada bangsa lain. Dari Quran sebut dari surah An-Nisa, ya la yati ahada minal alamin fa yakbir. Jadi maksudnya Bani Israel yang antara kelebihan dia, Allah Ta'ala beri para Nabi yang terlalu ramah di kalangan pokok Bani Israel. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut di sini, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Maksudnya wahai Bani Israel, bermaksud wahai anak-anak kepada Yaqub, uzkuru, ingatlah, ni'mati, nikmat-nikmat yang aku pernah kurniakan kepada kamu, ai ala abaikum, iaitu kepada nenek moyang kamu, kepada tok-tokmu dulu. Jadi Bani Israel ini sejak daripada zaman Nabi Ibrahim, ataupun zaman Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, ataupun sebelum itu Nabi-Nabi sebelum daripada, ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi banyak kurniaan kepada Bani Israel. Jadi ayat ini ditujukan kepada Bani Israel secara khusus, ya, kerana Nabi SAW, ya, Nabi kita Nabi Muhammad, kita sebut tadi, berhadapan dengan dua kumpulan besar. Yang pertama, apabila Nabi SAW di Mekah, maka Nabi SAW berhadapan dengan kelompok musyrikin. Maka dia cuba untuk Nabi SAW cuba untuk berdakwah kepada kelompok musyrikin. Maka kalau kita baca surah-surah juzuk 30 tu, kebanyakan ayat-ayat tu merujuk Allah SWT nak berhujah, Allah SWT nak memberi bukti kebenaran kepada orang musyrikin Mekah supaya mereka beriman. Tetapi kalau ayat-ayat Madaniyah, ya, ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Imran dan sebagainya, maka itu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berhujah dengan Bani Israel ketika Nabi SAW berada di Madinah, ya. Jadi sebab itu ayat ini, ya, disebut oleh para ulama, Allah disebut oleh Syekh Muhammad At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir dia, Allah SWT tak kata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, berimanlah kamu. Tak kata kepada mereka supaya beriman. Ya, so, kenapa? Kerana mereka telah beriman.
Orang Yahudi asal telah beriman kepada Allah, telah beriman kepada Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala tak kata wahai Bani Israel berimanlah kamu, tak kata. Allah hanya kata ingatlah nikmat yang telah diberikan kepada nenek moyang kamu dahulu. Minal inja' disebut dalam tafsir, minal inja' min Fir'aun wa falqil bahri wa tadlilil ghamam wa ghairi dhalika bi an tashkuruha bi ta'ati. Antara nikmatnya kamu pernah diselamatkan daripada Fir'aun, yang pernah dibelahkan kepada kamu laut, yang pernah kamu dinaungi oleh awan. Dalam kisah Nabi Musa nanti kita sebut, nanti ada dalam ayat. Dan banyak lagi bi an tashkuruha bi ta'ati, ya, supaya kamu semua apabila mengingati semua nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kamu itu, ya, maka kamu bersyukur kepadaku dengan melakukan ketaatan kepada aku. Itulah, ya, kita memanglah ayat ini diturunkan kepada ahli kitab pada asalnya, ya, tapi kata para ulama, ya, biasanya para ulama di sini Imam Sawi menyebut juga, biasanya Quran ni bila tuju kepada, ya, kaum lain, ya, secara tidak langsung juga tuju pada kita. Memanglah ayat Quran ni, ya Bani Israel, wahai orang Yahudi, wahai Bani Israel, wahai anak-anak pada Nabi Yaqub. Tapi apa yang Allah Ta'ala sebut isi kandungan itu ada kait juga dengan kita. Ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepadamu, yang Allah Ta'ala pernah kurnia kepadamu. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita ni banyak, sangat banyak lagi. Jadi Allah Ta'ala suruh ingat tu supaya kita bersyukur dan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janji aku. Dalam tafsir sebut alladhi, kata Imam Suyuti, alladhi ahidtu ilaikum minal iman bi Muhammad, dan tunaikanlah janji yang telah aku sebut dalam kitab Taurat. Jadi janji yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji dengan orang Yahudi dalam kitab Taurat, ya, supaya mereka percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi akhir zaman. Ya, sebab itu dalam Yahudi ni ada 10 al-wasayil ash, wasiat 10 yang Nabi Musa tinggal. Nabi Musa tinggal wasiat 10. Kalau bahasa dalam kitab Taurat sebut 10 commandments, 10 wasiat Nabi Musa alaihissalam. Tapi gua hamba kata kalau dibaca dalam kitab mereka hanya tinggal 9. So lagi itu tak tahu ke mana. Satu lagi wasiat Nabi Musa alaihissalam kepada orang Yahudi itu tak tahu ke mana. Ada 9. Jangan membunuh, jangan berzina, ada sebagainya. So lagi akhir sekali tak ada. Maka kata gua hamba yang 10 itu ialah supaya mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi mereka sembunyikan perkara itu supaya Bani Israel semua kekal dengan agama mereka, tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah janji aku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan janji kepada kamu. Alladhi ahidtu ilaikum min athawabi alaihi bidukhulil jannah, yang telah aku berjanji kepada kamu dengan memberi pahala kepadanya, dengan memasukkan orang yang menunaikan janji ini ke dalam syurga. Wa iyaya farhabun, ay wa farhabuna iyaya, bermaksud dan takutlah kepada aku. Khafuni fi tarkil wafa'i bihi duna ghairi, takutlah kepadaku dengan kamu menunaikan janji kepada aku. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperingatkan kepada Bani Israel, bukan nak suruh Bani Israel ini beriman kerana mereka telah beriman, bukan nak suruh ikut ajaran-ajaran agama kerana mereka telah tahu ajaran agama, tetapi Allah SWT nak suruh mereka supaya tunaikan janji yang sembunyikan itu, iaitu beriman kepada Muhammad Nabi akhir zaman dengan kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu semua dengan apa yang telah aku turunkan. Berimanlah kamu semua dengan apa yang telah aku turunkan. Lalu ini iaitu Al-Quran, yang musaddiqan dengan sifat Al-Quran itu, musad atau hal keadaan Al-Quran itu musaddiqan, membenarkan, lima ma'akum, bagi apa yang ada di sisi kamu, minat Taurat bimuwafaqati lahu fit tauhid wan nubuwah, kerana Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW
adalah membawa agama yang sama seperti dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita baca surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala sebut lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa maksudnya? Lam yakunil ladina kafaru, tidaklah orang yang kafir itu. Ada siapa orang kafir? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir ni ada dua kumpulan. Tuhan sebut dalam surah Al-Bayyinah. Ada dua kumpulan, pertama sekali daripada ahlul kitab, yang kedua musyrikin. Jadi kedua-dua kumpulan ni berpegang dengan agama mereka sungguh-sungguh. Mari Nabi tak usah beriman juga. Orang musyrikin ni, penyembah berhala ni, maka dia pegang juga dengan semua berhala tu kerana dia takabur. Kerana dia rasa dia lebih lagi daripada Nabi Muhammad. Kerana dia pak saudara Nabi Muhammad, Abu Jahal dan sebagainya, maka dia tak usah beriman. Maka dia ada kepentingan ekonomi, maka dia tak usah beriman. Jadi minal ladina min ahlil kitab, dan yang kedua ialah ahlul kitab. Mereka tidak beriman kerana apa? Kerana mereka cemburu dengan Nabi Muhammad. Kerana mereka nak supaya Nabi akhir zaman itu lahir di kalangan zuriat mereka, iaitu daripada kalangan Bani Israel. Tiba-tiba keluar Nabi akhir zaman di kalangan orang Arab. Jadi kerana mereka deki, mereka cemburu, maka mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin, mereka tidak akan bercerai daripada agama mereka, melainkan setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah. Al-Bayyinah bermaksud keterangan yang jelas, hujah yang jelas dan nyata, iaitu Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Hujah yang jelas dan nyata itu ialah Rasul yang datang daripada Allah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi Rasulullah SAW datang kepada orang musyrikin dan juga ahlul kitab, maka mereka munfakin, bermaksud mereka bercerai dengan agama mereka yang asal. Itulah yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali asal lagi, ataupun sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka berpisah daripada agama menyembah berhala kepada beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah datang kepada mereka Al-Bayyinah, satu keterangan Al-Quran dan juga Rasulullah SAW. Dan juga yang berlaku kepada ahlul kitab, contohnya Abdullah bin Salam, yang mana Abdullah bin Salam ni dia pendeta Yahudi. Dia kata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari dia sendiri, dia kata, aku beriman kepada Nabi Muhammad sejak aku melihat Nabi Muhammad. Kerana sifat Nabi Muhammad itu disebutkan dalam kitab Taurat. Dan aku lebih mengenali Nabi Muhammad lebih lagi daripada mengenali anak aku sendiri. Iaitu pengakuan seorang pendeta Yahudi yang beriman dengan Rasulullah SAW. Baik. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kamu semua menjadi orang yang pertama kufur kepadanya, iaitu kufur kepada Al-Quran. Yang min ahlil kitab lianna khalfakum taba'an lakum fa ithmuhum alaikum. Kerana jangan kamu jadi orang yang pertama kufur, bermaksud di kalangan ahlul kitab. Bukan bermaksud orang yang pertama kufur secara mutlak. Kerana orang yang pertama kufur kepada Nabi Muhammad SAW adalah musyrikin Mekah. Itu orang pertama yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Mereka orang pertama kufur kepada Nabi Muhammad SAW di kalangan ahli keluarga Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata, wala takunu awwala kafirin bih, jangan kamu semua menjadi orang pertama yang kufur kepada dia. Maksudnya orang pertama di kalangan ahli kitab ramai-ramai tu, jangan kamu Yahudi jadi orang pertama kufur. Kenapa? Kerana kalau kamu kufur pada Nabi Muhammad, maka kamu akan menjadi orang yang pertama dan yang kufur, dan keturunan kamu semua akan kufur, maka kamu akan mendapat dosa keturunan kamu yang kufur. Allah Ta'ala kata, wala takunu awwala kafir, jangan kamu jadi orang pertama kufur. Kalau kamu kufur, anak-anak pun nanti kafir semua akan dapat dosa kafir itu kepadamu belaka, semua kena tanggung belaka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tashdaru ay tastabdilu, jangan kamu menukarkan bi ayati, dengan ayat-ayatku,
allati fi kitabikum min na'ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berada dalam kitab kamu daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu tukarkan, jangan kamu selewengkan. Samanan qalila, jangan kamu membelinya dengan harga yang sedikit. Iwadan yasira, jangan kamu menjual agama kamu kerana dunia kamu. Minad dunya ay la taktumuha khawfa fawati ma ta'khuduna min safalatikum wa iyya yafattaqun, ya, dan hanya kepada akulah, kata Allah, fattaqun, maka hendaklah kamu semua, ya, bertakwa, takut kepadaku. Khafuni fi zalika duna ghairi, takutlah kepada aku, ya, bukan selain daripada aku. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kita bersama dengan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu datang dari Yang Maha Sendiri. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi